Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam Malaysia Madani. pertama sekali Yang Berusaha Tuan Nur Azam bin Arifin, iaitu pensyarah bagi mata pelajaran pengantar bahasa Melayu yang mengajar kelas pengajian Melayu 4. Yang saya hormati juga Ketua Kumpulan Pengajian Melayu 4, Muhammad Qayyum Az-Zahrain. Dihormati juga kepada penolong ketua kumpulan iaitu Nur Amirah Atika. Seterusnya yang saya kasihi ahli-ahli jawatan kuasa kelas serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada video kali ini, saya Siti Alia Nadira binti Zaimi beserta rakan saya Asna Tasnim binti Muhammad Razi dari Pengajian Melayu 4 ingin melakukan sesuatu video perbincangan mengenai pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum Zeti. Waalaikumsalam Anim. Dah lama saya tak nampak Zeti di sini. Zeti sihat? Alhamdulillah. Sejak kebelakangan ini saya tiada di kampus IPG disebabkan saya ada urusan di luar. Anim macam mana, sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Tapi tadi Zeti tengah buat apa sebenarnya? Saya kutip sampah Anim. Banyak sangat merata-rata tempat. Sebabkan sikap pelajar warga IPG kampus kita ini sangat kurang tidak bertanggungjawab mereka. Hal ini dapat memberikan sesuatu yang tidak kurang selesa kepada kita punya kampus. Oh, apabila saya pun teringat sesuatu apabila Zeti bangkitkan isu ini. Semalam ketika saya berada di Padang, saya terlihat ada pelajar siswa Azhar yang membuang sampah di merata-rata tempat. Sikap ini tidak patut kita contohi kerana memberikan imej yang buruk kepada kita yang akan bakal menjadi seorang guru. Betul ke Tuan Nim? Iya, betul Zeti. Saya pun pada mulanya tidak percaya dengan mata kepala saya sendiri. Kalau macam itu, jom kita bincangkan isu ini di pondok sana. Jom. Maksud yang Zeti katakan sebentar tadi adalah Zeti hendak melaporkan isu tersebut kepada pihak atasan supaya kita boleh melancarkan kempen program 3R. Program ini bertujuan untuk mengawal dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Malah, kempen ini juga dapat menanam rasa tanggungjawab serta memupuk semangat cintakan alam semula jadi. Kalau tidak salah, 3R ini bermaksud reuse, reduce and recycle. Reduce bermaksud kurangkan pembelian yang tidak perlu dan jangan beli barang yang jarang digunakan. Reuse pula bermaksud menggunakan semula barang yang telah dibuang dan barang tersebut diubah suai menjadi sesuatu produk yang bermanfaat. Manakala recycle pula bermaksud memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barang yang baharu. Menariklah idea ini Zeti. Saya menyokong idea Zeti ini kerana melalui kempen ini kita dapat memupuk kesedaran dalam diri masing-masing mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Mari saya tunjukkan cara untuk kita kitarkan sampah yang boleh dikitar. Pada kebiasaannya, tong kita semula akan diwarnakan dengan 3 warna yang berbeza mengikut fungsinya yang berbeza, iaitu warna biru, coklat dan jingga. Tong sampah yang berwarna biru untuk sisa kertas. Semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku, risalah, kalender dan sampul surat. Sementara itu, tong sampah yang berwarna coklat untuk sisa kaca. Ini termasuk semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, botol vitamin dan botol kosmetik, tetapi tidak termasuk kristal, cermin tingkap, porselin, seramik dan botol bahan toksik. Akhir sekali ialah tong sampah berwarna jingga. Fungsinya adalah untuk mengitar semula sisa tin aluminium, tin keluli dan plastik. Ini termasuklah semua jenis aluminium dan keluli seperti tin minuman dan bekas makanan. Semua plastik berwarna dan tidak berwarna seperti beg plastik, membeli belah, bekas makanan, botol air, minuman dan botol mineral boleh dikelaskan ke dalam tong sampah yang berwarna jingga ini.
Wah, kempen program 3R ini jika diamalkan akan memberikan impak yang positif kepada kita. Program 3R ini mengingatkan saya kepada negara Jepun. Sewaktu saya melancong ke negara Jepun bersama keluarga, saya mendapati orang Jepun biasanya akan membawa beg plastik bersama-sama apabila mereka keluar rumah. Beg plastik ini akan digunakan untuk menyimpan sampah yang mereka hasilkan ketika mereka berada di luar. Sampah-sampah ini kemudiannya akan dibawa pulang dan dibuang ketika mereka sampai di rumah atau di tempat kerja. Sikap ini sebenarnya perlu kita contohi kerana dapat mengajar kita supaya lebih berdisiplin dalam menguruskan sisa sampah yang dihasilkan setiap hari. Sekaligus memudahkan pihak pengurusan sampah untuk mengelaskan sampah sarap itu sebentar tadi. Anim tahu kenapa kita perlu jaga alam sekitar dengan baik? Setahu saya lah Zeti, tujuan kita menjaga alam sekitar ini adalah untuk memelihara habitat flora dan fauna. Namun begitu, saya kurang jelas lah Zeti mengenai flora dan fauna. Apakah yang dimaksudkan dengan flora dan fauna itu? Betul itu Anim. Antara sebab kenapa kita perlu menjaga alam sekitar adalah untuk memelihara habitat flora dan fauna. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah atau pada suatu masa. Manakala fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Oh, baru saya faham maksud flora dan fauna. Maksudnya, jika kita tidak pelihara flora dan fauna, habitatnya akan musnah disebabkan pencemaran alam sekitar. Betul itu Anim. Tepat sekali. Menjaga kebersihan dan fungsi alam sekitar adalah sangat penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat yang sihat. Kita semua sedia maklum bahawa alam sekitar seperti hutan belantara, gunung ganang dan laut merupakan habitat atau tempat tinggal kepada flora dan fauna. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ini juga sebenarnya menyumbang kepada kehidupan kepada kita tanpa kita sedari. Misalnya, pokok yang mampu menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan gas oksigen macam kat belakang ni, yang sangat diperlukan oleh darah kita untuk kekal hidup. Kenapa ada perkaitan mengenai gas karbon dioksida dan juga gas oksigen pula Zeti? Begini Anim. Pokok akan menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen supaya manusia mempunyai oksigen untuk bernafas macam ni. Kesannya, manusia dapat menjalankan rutin harian mereka dengan sihat, manakala karbon dioksida diperlukan untuk menjalani proses fotosintesis. Pada masa yang sama, karbon dioksida yang berlebihan boleh meningkatkan suhu bumi. Gas karbon dioksida yang berlebihan dalam atmosfera akan menghalang pancaran cahaya inframerah daripada dipantulkan semula ke angkasa lepas. Kalau tidak silap, antara punca meningkatnya gas karbon dioksida di bumi ini bukan sahaja daripada sampah sarap yang tidak boleh dilupuskan, tetapi termasuklah juga penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Malah, gas-gas yang dibebaskan itu bukan sahaja gas karbon dioksida, tetapi termasuklah sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Tambahan pula, gas-gas tersebut sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Hal ini demikian kerana gas-gas beracun ini akan berlegar di ruang udara dan memasuki paru-paru manusia melalui sistem pernafasan. Kesannya, kita mungkin akan mengalami kesukaran bernafas dan lain-lain. Betul sangat maklumat itu Anim. Oleh itu, antara langkah yang kita boleh ambil untuk membendung masalah ini adalah dengan membuat kempen secara besar-besaran di peringkat siswaza agar kita dapat lebih mengambil cakna mengenai perkara ini. Seterusnya, kita juga boleh menguruskan sisi-sisi sampah sarap dengan mengamalkan 3R.
Selain itu, kita juga boleh mula menanam pokok di sekeliling kawasan kita supaya kita lebih banyak gas oksigen dan dapat dibebaskan. Akhir sekali, kita juga boleh menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda yang agar golongan yang bersalah akan bertanggungjawab serta menyedari kesalahan yang mereka lakukan. Langkah-langkah ini boleh kita usulkan kepada pihak atasan supaya kita dapat melaksanakannya. Zeti, hari sudah senja ini. Izinkan saya untuk mengundurkan diri terlebih dahulu kerana risau akan keberadaan adik saya seorang yang berada di rumah. Saya pun minta izin untuk mengundur diri dulu, Tasnim, kerana saya ada hal lain yang perlu saya selesaikan. Setelah mendapat kelulusan daripada pihak atasan untuk melakukan langkah-langkah tadi, saya akan menghubungi Tasnim semula supaya kita dapat melaksanakannya bersama-sama. Sekian sahaja perkongsian kami sebentar tadi. Kami berharap perkongsian kami pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada mereka yang menonton video ini. Sehingga kita berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih.